Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, apa khabar semua yang berada di rumah, yang berada di online di Facebook, dan yang paling pentingnya juga ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya, kita bertanya khabar kepada yang berada di online yang dah bersiap sedia semua dia punya pinggan mangkuk semua dah ready. Okey. Dah tutup untuk sama-sama untuk sama-sama kita pada hari ini dalam satu surah yang menarik yang biasanya juga dibacakan pagi Jumaat Ustaz ya. Sebelum ni surah Sajdah. Kemudian hari ini kita nak berbincang tentang surah Al-Insan, surah yang ke-76 Ustaz. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bagaimana khabar kita dah nak habis dah ni PKP musim 2 macam mana? Itu tadi di awal itu kita masih bertanya Ustaz, adakah bertambah, dan alhamdulillah teruskan lagi dan maksudnya ada hikmah lagi untuk kita. Dan yang paling special atau istimewanya ialah kita masih lagi ada masa yang kita peruntukkan khas untuk kita bersama dengan Al-Quran. Yang maksudnya yang ni khusus bersama dengan kita di Kaca TV. Saya yakin dan percaya para penonton memang ada peruntukan masa dia dengan Al-Quran. Masya-Allah. Itu yang menarik, dan apatah lagi kalau bersama Quran, bersama keluarga. Subhanallah. Itulah bagi yang sudah ada keluarga ya tuan-tuan, kita terus bersama, terus istiqamah hinggalah Ramadan, selepas Ramadan. Sebab ada yang kongsikan Ustaz, para penonton sekalian. Dia kata memang setengah-setengah masa tu dia memang tak sempat untuk saksikan, tapi dia on Ustaz, dia buka, dia kuatkan volume suara tu sambil masak, sambil buat kerja dengan bacaan tu Ustaz. Masya-Allah. Ustaz Fazrul. Allahu akbar. Okey, insya-Allah moga-moga tuan-tuan yang di rumah terus kita doakan hidayah daripada Allah dan juga rahmah daripada Allah. Allah nyatakan pada surah Yunus ayat 57 Ustaz ya. Subhanallah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, datang peringatan, wa syifaa'u lima fis sudur, penawar, petunjuk dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Jadi Ustaz, mari kita sama mulakan dengan Ummul Quran, memulakan bersama dengan tuan-tuan yang belum ambil mushaf, sila ambil mushaf, yang belum lagi muat turun ataupun belum buka lagi aplikasi Smart Quran salah satu daripada aplikasi untuk menyimak Al-Quran, silakan. Dan Ustaz, mari. Baik. Kita nak mula pada permulaan hari ini majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah yang selalu kita baca Ustaz. Setiap hari kita mulakan dengan Suratul Fatihah. Pasakkan Ustaz. Baik, kita sama-sama kita jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah terima Ustaz ya. Kita memasakkan, kita pasakkan dalam hidup kita. Kita adalah umat alhamdulillah bila kita teruskan dengan PKP musim ketiga. Alhamdulillah dengan Ramadan Ustaz alhamdulillah, walaupun ada yang kata saya dah bersedia nak jadi imam di rumah untuk tarawih. Jangan bimbang tarawih lagi. Bimbang dulu untuk solat fardu, dan insya-Allah lah sama-sama Ustaz nanti boleh kita belajar sedikit demi sedikit, dan moga-moga majlis ini menambahkan lagi keakraban kita pada bulan diturunkan Quran. Bulan diturunkan Quran itu namanya Ramadan, sekali sahaja berulang di dalam Al-Quran. Baik, Ustaz, kita akan teruskan dengan surah Al-Insan, tapi saya nak maklumkan juga specialnya hari ini. Pasal dekat hujung nanti, kat hujung nanti kita ada pengumuman siapakah yang yang berjaya untuk mendapat
hadiah kecil ya, hadiah kecil untuk soalan daripada surah Al-Qiyamah dan sebelumnya itu surah As-Sajdah. Ada dua inilah biasanya 3 orang ya. Dan kemudian kita akan umumkan soalan untuk hari ini. Jadi kita format bermula daripada hari ini, kita akan umumkan soalan, ada 2 soalan Ustaz ya. Satu soalan tadabbur, satu soalan tajwid ya. Di hujung. Tapi bukan hantar hari ini ya. Nak hantar hari ini boleh tapi tak menang lagi ya. Kena kumpulkan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat itu baru hantar. Sama ada di Facebook profil masing-masing ya, di Facebook masing-masing. Jangan dekat komen ni, komen susah nak cari kat mana lokasinya, ataupun dekat WhatsApp. WhatsApp tuan-tuan ya. Ada yang hantar SMS juga pun bolehlah ya. Tapi kalau boleh WhatsApp ya, pasal jawapannya panjang kan. Baik. Ustaz, kita nak lihat sedikit apakah sinopsis tuan-tuan dan puan, apakah sinopsis ringkasan pada surah Al-Insan, surah yang bermaksud manusia. Masya-Allah. Kalau di surah 114 pun manusia juga, An-Nas, tapi An-Nas tu ramai. Yang ini spesifik pada manusia, psikologinya. Jadi pada ayat 1 hingga 4 bercerita tentang manusia ini dijadikan unik. Mengapa unik ini Allah highlightkan? Itu kita nak beri perhatian. Ayat 5 hingga 22 panjang betul Ustaz ya. Bercakap tentang janji Allah kepada manusia yang beriman kepada Allah SWT. Ya, kalau beriman dapat apa ya. Dan yang ketiganya ialah ciri dakwah yang baik, mengajak orang ke arah kebaikan yang baik, iaitu melibatkan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Apakah yang perlu dibuat oleh seorang manusia? Allah beri panduan terus agar boleh dapat reward, dapat ganjaran yang terbaik. Dan yang keempat, apakah psikologi dan biologi ya, tentang emosi manusia, tentang tubuh badan manusia digunakan untuk menjemput rahmat. Macam mana tekniknya? Yang itu kita nak belajar bersama Ustaz ya. Dalam surah yang ada tak panjang, ada sekitar 31 ayat ya, ada 31 ayat, tetapi ia amat powerful. Surah Madaniyah turun di selepas Nabi berhijrah, tapi dia punya lenggoknya itu ada ulama kata macam-macam makiyah sikit, pasal dia ada motivasi tentang hari akhirat. Jadi kita akan lihat bersama. Mari sama-sama kita mulakan daripada ayat 1 hingga 4 dulu. Pendek dulu. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita akan baca lagi satu surah yang menjadi partner ataupun pasangan surah yang Nabi selalu baca. Nabi suka baca pada pagi Jumaat dalam solat Jumaat tu pagi. Sebelum ni kita dah belajar surah As-Sajdah, dan hari ini kita akan baca lagi satu surah, iaitu surah Al-Insan. Ada orang tanya Ustaz, macam yang buat sekarang, kebanyakan yang buat tu, adakah kerana semata-mata nak sujud baca tu? Tak, Nabi SAW bukan buat tu sebab nak sujud, tak. Tapi Nabi suka baca surah tu Ustaz. Sebab ada yang baca surah Al-Alaq. Okey. Ada sujud juga kan? Dia tanya kenapa? Sebab nak sujud. Oh, Nabi tak baca surah As-Sajdah tu semata-mata kerana nak sujud ketika solat, tak, tapi isinya itu subhanallah, cerita pasal kiamat, cerita pasal kehidupan, penciptaan dan sebagainya. Jadi jom kita hari ini, insya-Allah hari ini kita baca satu surah satu surah hari ini. So bertuah kita hari ini kita akan belajar satu surah hari ini. Jom kita baca dulu ayat 1 hingga ayat 4 surah Al-Insan yang terletak pada juzuk 29 muka surat 578. Jom kita baca insya-Allah. Nak cuba Ustaz Taranum Sabah Ustaz? Sabah ya. Sabar ke Sabah? Bukan sabar tu. Okey, sabar ya. Ini Sabah. Pasal dalam surah ni ada perkataan Sabah. Okey, jadi Sabah. Sabah. S-O-B-A. Oh, S-O-B-A saja. S-O-B-A, Sabah. Maksudnya apa tu Sabah? Maksudnya Sabah ni dia sifat dia berintihan. Oh, macam kena sabar juga ni. Jadi kalau orang belajar tu Ustaz Taranum Sabah ni dia tak dapat, guru cakap sabar jelah. Sabar je. Okey. Mari sama-sama buat. Jom kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sadaqallahul azim. Surahul Azim daripada surah Al-Insan ayat 1 hingga 4 Allah bercerita tentang bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa yang pada ketika itu belum dikenali, belum ada untuk dikenal. Allah menyatakan kita ustaznya satu masa dahulu orang tak kenal pun siapa saya, siapa kita semua tuan-tuan sekalian. Lam yakun syai'an madhkura itu maksudnya satu orang tak kenal, orang tak bercakap-cakap, tak ingat pun orang nama kita satu. Satu lagi orang tak kisah pun. Orang tak kisah pun malah dalam perbincangan ulama ialah lam yakun syai'an madhkura itu sampai orang tak nak cakap pun pasal asal usul kita ini daripada setitis air yang orang tak nak cakap pun. Itu adalah asal usul. Allah ingatkan siapakah al-insan. Masya-Allah. Kita semua tuan-tuan ya. Allah bawakan ayat ini kepada kita pada ayat yang kedua. Allah beritahu ya sesungguhnya kami menciptakan manusia itu daripada setitis air mani amsyaj yang bercampur. Yang bercampur itu maksudnya antara ada yang kata bahawa bercampurnya dengan ovum kan. Tapi lebih daripada itu campur-campur itu ada kaitan dengan dalamnya itu ada DNA. Ada rahsia-rahsia yang Allah saja yang tahu. Tapi sekarang ni mungkin orang kata dia boleh mapping, dia boleh petakan apa isi kandungannya. Dan Allah beritahu ini amat unik, maksudnya yang hina tapi kemudian dia jadi macam-macam, dia ada potensi yang pelbagai. Untuk tujuan apa? Allah beritahu. Tujuannya adalah untuk diuji ya kepada insan ini faja'alnahu sami'an basira. Allah siapkan sekali dengan potensi ya. Kalau tuan-tuan kita bertemu dalam al-Quran ini bertemu dengan perkataan ja'ala itu maksudnya Allah jadikannya bukan sekadar jadikan tetapi ada fungsi ustaz ya. Jadi kalau Allah beritahu sami'an, Allah jadikan pendengaran, jadikan basira, penglihatan ini ada fungsi. Ya, dan Allah mulakan dengan sami'an dalam surah Sajdah pun sami'an juga ya. Kemudian bila orang yang tidak memanfaatkan pendengaran dekat akhirat nanti dia mulakan dulu dengan penglihatan. Pasal apa? Pasal orang ni dia tak nak dengar ceramah tak nak, dengar Quran tak nak ya. Dia nak tengok depan mata baru nak percaya. Ustaz ya. Jadi Allah ingatkan kalau Allah jadikan pendengaran ni gunakan dan Allah jadikan penglihatan gunakan. Pada ayat yang ketiga itu format lebih kurang sama surah Sajdah ustaz ya. Allah jadi ciptakan, kemudian Allah yudabbirul amr kalau dalam surah Sajdah Allah bagi daripada langit fasa-fasa itu. Pada ayat nombor 3 Allah bagi daripada langit apa? Hidayah. Ya, jadi itu sebabnya surah Sajdah dengan surah Al-Insan ini dia saling melengkapi ustaz ya untuk menceritakan bahawa kita ni serabut. Surah Sajdah ya, sujudlah pada Allah. Kan, dan perkataan terbaik terbanyak dalam surah Sajdah apa ustaz ya? Diberi jawapan, ada yang kata hidayah, ada yang beritahu perkataan sujud, zikir. Rupa-rupanya bila tengok rupanya perkataan paling tinggi yang paling banyak adalah perkataan Rabb. Sudah. Siapa jawab? Ya, perkataan Rabb. Hidayah memang banyak juga. Jadi hidayah dengan Rabb ini dua-dua maksudnya Allah nak beritahu bersujudlah pada Allah ya, dapatkan hidayah banyak-banyak agar kita kembali kepada Rabb. Ya, itu surah Sajdah. Dan surah Al-Insan ini Allah nyatakan pada ayat yang ketiga Allah beri hidayah sama ada nak ikut jalan syukur ataupun kufur. Itu sajalah yang Allah nak beritahu pada insan, dua jalan ini. Dan kalau jalan kufur Allah kata Allah beri kepada mereka, Allah hukum dengan salasila wa a'lalan wa sa'ira. Satu ialah rantai, dua adalah belenggu, dan yang ketiganya adalah neraka menyala-nyala. Dia kalau neraka tak dapat rantai dia mungkin boleh lari sikit ustaz ya. Tapi kalau dah ada api kena belenggu kat sini dan kemudian ada rantai ya, maksudnya duduk situ saja dalam kepanasan itu adalah azab yang amat sengsara ustaz ya. Tak mampu kita 2 minit pun 2 minit duduk dalam bilik tak ada aircon ustaz ya, bukan di luar bilik tak ada aircon pun duduk begitu je 2 minit kan pun tak tahan, apatah lagi bila Allah nyatakan ini kerana apa? Kerana tidak kenal diri sebagai insan. Inilah peluang untuk kita berkenalan, dan Allah beritahu yang sikit sahaja tentang azab ini, tapi lepas ini Allah cerita tentang nikmat daripada ayat nombor 5 hingga 22. Jom kita sama-sama baca ustaz. Baik, insya-Allah. Kita sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat 5 sehingga ayat 22, muka surat 578 dan 579. Ya.
Kita sambung lagi dengan Taranum Sabah. Sabar ya. Okey, tuan-tuan, mari kita bersabar membaca bersama-sama. Ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Ya, panjang ya. Panjang ya. Dan panjangnya itu Allah beritahu tentang nikmat. Masya-Allah. Nikmat lebih banyak lagi Allah beritahu berbanding dengan azab tadi. Ada satu ayat dia tadi, awal tadi.
dan kemudian terus ya daripada ayat nombor 5 hingga 22 tuan-tuan Allah beritahu kerana apa? Kerana manusia insan ini nama lainnya bashar dalam bahasa Arab ya. Bashar ni suka bashir. Ini bukan Bashar Asad ya. Okay? Ini bashar manusia ini dia suka bashir. Kabar-kabar gembira ya agar memberi semangat untuk buat sesuatu. Dalam psikologi ni kalau cakap istilahnya kalau ada isyarat, ada reward ya. Kalau katakan mak kata okey kalau siapa habis hafal Quran surah Sajdah ataupun surah Al-Insan nanti dapat RM1 satu ayat contohnya. Jadi anak itu akan ambil tindakan ya. Jadi insan surah Al-Insan ni cerita tentang perkara itu. Allah beritahu reward ya, dia punya ganjaran pada tuan-tuan dan kemudian kita tahu dah bahawa Allah jadikan kita ini dulu hina kan. Tapi Allah nak bagi yang terbaik ni. Tapi kena buat sesuatu. Ya. Jadi ustaz kita baca tadi ada komentar tak tentang mana yang perlu diberi perhatian dalam bab tajwid. Mungkin saya boleh sentuh kat sini. Sebelum tu ustaz sebut tadi maksudnya banyak Allah cerita pasal syurga, balasan orang yang beriman dan sebagainya. Jadi seolah-olah satu pujukan satu rayuan untuk kita berbuat baik dan sebagainya sesuai dengan Tarannum Soba. Sifat dia rintihan, rindu, pujuk, mudah-mudahan cuma mungkin satu boleh kongsi ustaz pada ayat 15 dan 16 kadang-kadang ada yang bertanya kenapa qawarira tu dengan qawarira ayat 16 tu mana yang baca pendek mana yang baca panjang. Baik, ayat yang ke-15 qawarira itu atas huruf alif itu ada tanda bulat macam O. Dia tak sama dengan tanda bulat di atas ayat yang ke-16 qawarira tu. Jadi ayat yang ke-15 dia menunjukkan alif itu sifat mustatil, maknanya bila kita waqaf dia panjang 2 harakat. Ini secara umumnya secara asasnya 2 harakat panjang qawarira. Adapun qawarira yang kedua itu alif itu dia tidak menunjukkan ataupun tidak mendalilkan bacaan panjang. Jadi waqaf waqaf ke wasal ke bacaan kita sambung atau berhenti dia tak baca panjang kat situ. Jadi kena hati-hati jangan dua-dua baca panjang. Ataupun yang pertama tu tak baca panjang. Yang tu bila waqaf kita baca panjang qawarira bukan qawarir ya. Bukan qawarir. Okey, baik. 2 harakat. Jadi itu apa nama hukumnya ustaz? Hukum itu dia kaedah tanda bacaan tu. Okey, baik. Jadi itu bercakap tentang tajwid ini tadi. Nanti kita akan pergi kepada bahagian qawarir ini. Sebenarnya qawarir ini maksudnya kaca. Dia kalau dekat dunia ni kita dapat gelas minum, kaca tu kalau terjatuh pecah. Tapi dekat akhirat ni dia terjatuh ke tak pecah pasal dia daripada fiddah. Daripada perak dan dalam surah lain Allah bercakap daripada emas. Ya ustaz kat rumah ada tak gelas daripada emas? Tak ada ustaz. Saya pun tak ada. Mas celup ada. Jadi tuan-tuan Allah beritahu perkara ini pasal apa? Kita mula dulu dengan ayat 55 iaitu orang yang abrar, orang yang selalu membuat bir kebajikan. Manusia yang selalu buat kebajikan sesama manusia ya mereka akan diberikan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ya diberi minum daripada gelas yang dalamnya ada kafura. Kafura ni satu minuman kalau di kawasan Arab. Benda ni daripada India. Ini kita cakap apa yang kita tahu ya tapi sebenarnya dekat akhirat dia lebih daripada itu ya. Bagi orang Arab bila dia dengar kafura ni dia rasa wah dia special ya. Jadi ini Allah beritahu kepada kita. Mungkin ada yang tanya bahawa ini minum-minum ni apa yang specialnya? Satu ialah kita kena bayangkan dekat negara Arab ya kalau di padang pasir tu nak dapat air ni susah. Jadi bila ada boleh minum daripada gelas, subhanallah kan. Itu adalah apa yang Allah beritahu dan kita kena ingat bahawa kita sekarang ni alhamdulillah dapat air, tapi kalau Allah tarik sekejap saja air kan ustaz ya. Kita harap tak ya. Kita akan tahu betapa berharganya penghargaan ini. Okey. Dan kalau kita tengok pada ayat nombor 6 banyak ustaz ya. Kita nak tengok ni tapi kita tengok dulu secara ringkasnya. Secara ringkasnya yang kita baca panjang-panjang tadi tu kalau dapat diringkaskan kalau jadi soalan kuis ini boleh jadi soalan kuis tapi saya jawab teruslah ya. Sebenarnya Allah cerita pasal makan ke minum banyak ustaz? Banyak minum kan? Minum. Ada 3 level minum. Yang pertama tadi itu kita cari sendiri. Dia carilah gelas tu dia minum kan. Okey dan Allah beritahu dalam ayat nombor 6 itu airnya itu yufajjirunaha tafjira. Ya, yufajjirunaha tafjira ni maksudnya dia macam fountain. Dia akan keluar macam tu. Ya. Dalam rumah kita dan kalau kita tengok dekat sini istilahnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira ya. Mereka memenuhi nazar. Mengapa mereka dapat yang ini? Kerana mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Jadi
tahap pertama ni minum, airnya itu bukan sekadar macam air kadang-kadang keluar tak keluar dekat paip kan, ataupun tandas ada anak mandi, lepas tu dekat dapur dah slow kan. Dan kemudian kita kena cari air dekat sana, itu air tu ada di mana-mana. Ya, dan semuanya pressure okey. Tuan ya. Pasal dia bukan sekadar biasa-biasa. Dan nombor 2, kalau kita pergi terus ke bawah, nanti kita nak ulang balik Ustaz ya. Pasal ayat ini majoriti dalam surah ini berkaitan dengan minum. Ya. Yang kedua, kalau kita fast forward sikit kepada ayat nombor 17. Minum juga. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Tadi ada kafura, sekarang ini ada jahir kalau bahasa Indonesia. Maksudnya ada halia. Tapi kalau ada orang kata sedap ke air halia kan. Ini negara Arab, dia memang suka kan. Tapi yang kita dapat di syurga bukan yang kalau kita ada sebahagian daripada tuan-tuan tak suka kan. Ini bukan yang itu ya. Cuma kita faham itu halia lah ya. Okey. Jadi di sini Allah menyatakan wa yusqau ya. Yang ini dia bukan ambil sendiri tapi di servis. Kan siapa yang serve kalau ayat nombor 19 itu wa yatufu alaihim wildan. Ada anak-anak muda ya, anak-anak muda. Dan yang nombor 3 yang tuan-tuan, sebelum kita berehat sebentar ni, apakah tahap tinggi bila kita ni dihidang? Kalau kita pergi jamuan, kita tadi ambil sendiri anak muda ya, bukan anak tua. Okey. Tapi nombor 3-nya pada ayat nombor 21 yang kita baca tadi. Ya. Iaitu di hujung itu wasaqahum rabbuhum. Siapakah yang bagi minum itu? Tuhan mereka. Allah yang memberi kepada kita syaraban tahura, minuman yang bersih, maksudnya tak kencing, tidak dia pergi tandas, dan kalau dia minum banyak sangat jadi peluh wangi di akhirat. Masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, macam mana nak dapat jadi begini ya? Kita akan sambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 insya-Allah. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mendalami surah Al-Insan sebentar tadi. Banyak ayat yang kita baca. Kita ambil beberapa perkataan untuk kita tahu apakah balasan yang diberikan, reward Ustaz ya, kepada insan yang bersyukur. Perkataan syukur ini berada pada ayat nombor 3 sebentar tadi tuan-tuan. Kemudian berada lagi pada ayat nombor 9, apabila seseorang itu suka memberi makan ya, dia mencari keredaan Allah sahaja. Dia beri makan pada orang-orang yang memerlukan, dia nak dapatkan keredaan Allah dan dia tidak mahu balasan dan tidak mahu terima kasih. Maksudnya pada ibu ayah, kalau anak tak cakap terima kasih, memang anak kena cakap terima kasih. Tapi kalau anak tak sempat cakap terima kasih, ataupun suami tak sempat cakap terima kasih, isteri tak sempat cakap terima kasih, kita bagi juga makan, bantuan ya. Bagi tuan-tuan kalau yang memberi bantuan, kita tak mengharapkan perkara ini, inilah balasannya. Allah beritahu di sini, bernazar ataupun ditunaikan nazar, dia takut kepada balasan Allah yang azab, dan juga memberi makan, wa yut'imun. Itu yang telah dijelaskan pada awal tadi. Dan sekali lagi perkataan mashkura itu syukur daripada ayat nombor 22. Ustaz ya, yang di hujung tadi itu inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ia dihargai. Pasal apa? Pasal dulu di dunia dia bersyukur, maka dia dihargai oleh Allah. Allah yang bagi, Tuhan memberi kepadanya, wasaqahum sebentar tadi rabbuhum syaraban tahura. Tapi dari di Facebook tadi ada yang kata apa Ustaz? Ada yang kata tu air apa tu Ustaz? Selalu minum di kedai mamak. Kedai mamak ya. Air sarbat ke apa? Kalau tak boleh. Adakah air itu ya? Jadi jawapannya apa? Sedikit tuan-tuan ya. Kalau kita tengok pada ayat nombor 18 tadi, ainan fiha tusamma salsabila. Salsabila itu maksudnya air yang kita minum kat sana, satu tak samalah dengan sini ya. Jangan bandingkan dengan mamak tu. Itu nama lebih kurang jelah ya. Dalam tafsir Safatul Tafasir menyatakan bahawa nama sama, tetapi yang ada di syurga ini tak pernah didengari, tak pernah dilihat ya. Dia melangkau daripada apa yang kita boleh bayangkan. Jadi perkataan salsabila itu maksudnya sesuatu yang lancar dekat
terongkong kita. Bila kita minum tu lancar, sedap. Itu ciri minuman yang Allah bagi di dalam syurga itu, ya. Jadi kalau ada anak nama Salsabila itu, maksudnya dia melancarkan, ya, dia memudahkan, menyenangkan. Okey. Jadi apa yang kita kena buat, tuan-tuan, untuk mendapat perkara ini, ya. Satu, kita ambil air sendiri. Yang kedua, di-serve, ini lambang orang kaya atau raja, tapi kali ini raja segala raja, Allah yang memberi pada kita. Ya, macam mana nak dapat perkara ini? Apa yang perlu berlaku pada seorang insan? Ustaz, mari kita sambung ayat nombor 23 hingga 26. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Buka kembali mushaf kita ayat 23 saya. Ya. Ayat 23 sehingga ayat 26 yang terletak pada muka surat 579 dan satu ayat di muka surat 580. Ada yang baru ambil sempat Ustaz lambat hadir, ada urusan apa, boleh ikuti sekarang dan boleh tengok yang tak sempat tu malam nanti dan juga dekat Facebook kita pukul 10 pukul 10 malam ni insya-Allah. Okey, sambung ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Saya nak cuba lagu ataupun taranum Hijaz pula Ustaz. Hijaz ya. Hijaz cuba Jom tuan-tuan cuba Hijaz insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata Allah pada ayat 23, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara beransur-ansur. Ustaz ya, kalau kita tengok awal tadi Allah cakap pasal air yang tak berapa orang nak cakap tadi itu, itulah asal usul kita. Ya. Kemudian air itu Allah jadikan akhirnya jadi segumpal darah, adalah pendengaran, penglihatan, dan kemudian bersyukur kerana dapat hidayah. Hidayah ini datang daripada langit. Ya. Tadi air tadi itu akhirnya di peringkat manusia bertemu dengan hidayah. Maka bila Allah beritahu tadi tentang air-air dalam syurga tadi itu, kali ini Allah bawakan lagi macam mana nak dapat masuk ke syurga yang airnya di-serve, yang diberikan oleh anak-anak muda tadi. Cuba tuan-tuan, Ustaz, mengapa anak muda Ustaz ya? Pasal cuba kita pergi ke restoran, pak cik tua ambil serve. Ya, kita pergi kedai mana-mana, pak cik tua kan ambil dia terketar-ketar ambil serve kita ataupun bawa itu kita rasa alamak nak minum pun boleh tahan tapi kalau anak muda dia cepat kan. Okey, assalamualaikum pak cik, itu adalah lambang kepada satu kehidupan yang mewah ya. Ya Allah berikan pertama kerana seseorang itu apa tadi menghargai pada Al-Quran. Allah turunkan hidayah daripada Quran. Jadi orang yang bersyukur maka nanti akan disyukuri oleh Allah di akhirat nanti. Itu yang pertama ya. Maksudnya yang kita baca, tuan-tuan baca Al-Quran sekarang, jangan berhenti, teruskan perjuangan. Kita dah dapat dah Quran time ini, teruskan lagi apatah lagi pada bulan Ramadan, kerana ini adalah tanda bahawa kita sedang dibina keinsanan kita bersyukur. Yang pertama. Dan kemudian yang ke-24 itu fasbir, bersabarlah. Tadi pun ada di atas sana tadi itu perkataan bima sabaru ya pada ayat nombor 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, jadi Allah ulang balik kat sini, bersabarlah atas apa sahaja yang Allah beri ya, wala tuti', janganlah taat kepada orang yang buat dosa ataupun yang kufur. Masya-Allah. Dalam keadaan kita COVID-19 ini Ustaz ya, kita bersabar, kita duduk stay at home, kita buat apa yang patut. Ayah-ayah sekarang ni dah mula nak buka Fatihah, nak buka buku panduan solat kan untuk jadi imam, kat mana kanan ke kiri kat apa. Itu tandanya kita ini sedang menuju kepada Allah. Ya, mungkin kita tak pernah bayangkan saya akan jadi imam kan. Selama hari ini outsource pada imam dekat masjid. Kali ini Allah bagi semua
imam-imam untuk terus mengimamkan dalam rumah ya. Jadi cara Allah ni menarik. Solat tu maksudnya tengah prepare. Doa belum Ustaz benda tu. Doa lagi. Doa tak ingat lagi ni. Tak ingat lagi ya. Anak baca doa lah. Anak baca doa. Bahasa Melayu pun okey Ustaz ya. Bahasa Melayu Bahasa okey. ya. Dan seterusnya wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, banyak mengingat, berzikir. Ustaz masih ingat lagi surah Sajdah kan? Subhanallah. Kena banyak zikir ya. Kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan ada ayat yang ke-26 itu sekali lagi. Ya, masya-Allah. Bangun malam. Ya. Wasabbihu lailan tawila. Jadi lebih kurang sama Ustaz ya. Surah Sajdah untuk ingatkan kita ni hamba, surah Al-Insan kita ni insan. Kalau nakkan yang special di akhirat nanti, kalau special tadi kalau kita tengok balik ke belakang Ustaz ya, antara yang menarik ayat 14. Tuan-tuan tengok iaitu naungan pohon-pohon dalam syurga itu dekat dengan mereka dan dimudahkan untuk memetik buahnya. Masya-Allah. Istilah digunakan di sini kutufuha. Kutuf ini Ustaz ya, biasanya orang cakap fakihah dalam surah Yasin. Kutuf ini adalah buah yang dah siap masak. Kadang-kadang buah tak masak kan, kita potong kena peram dulu ya, baru ni saya dapat harum manis, 2 hari kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu dah habis. Okey. Tapi kalau dah masak siap dan dia datang mendekat. Dia bukan kita kena pergi, dia datang mendekat. Panjang betul tak? Tak payah. Ya. Pasal apa? Pasal Allah dah mudahkan. Pasal di dunia ini kamu pergi cari ilmu Quran, kamu pun dicari malam untuk sembahyang, cari mana tikar sembahyang, bersusah-susah. Ya Ustaz ya. Jadi ini adalah apa yang kita kena buat dan di hujung itu Allah mengingatkan sekali lagi. Masya-Allah. Mari Ustaz kita teruskan. Ya, baik. Kita nak sambung bacaan yang terakhir untuk surah ini saya. Ayat 27 sampai ayat 31 yang terletak di muka surat 580 dan kita nak sambung lagi dengan taranum Hijaz insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 27 Allah mengingatkan kepada kita innaha ula yuhibbunal ajilah ya, sesungguhnya mereka itu suka kepada kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat ya, hari yang thaqila, di mana kalau katakan hari itu penuh dengan cabaran Ustaz ya, maksudnya tak tahan nak hisap itu saja pun berpeluh-peluh, ada orang yang berpeluh itu sampai dia berenang dalam peluh berperingkat-peringkat tu ya. Jadi amat mencabar. Kerana apa? Kerana yuhibbunal ajilah. Kalau kita bandingkan kepada ayat nombor 8 ya, ayat nombor 8 Ustaz, tuan-tuan silakan ya Ustaz, iaitu wayut'imuna at'ama ala hubbihi. Dia beri makan kepada orang yang memerlukan ala hubbihi, atas benda yang disuka, dia bagi juga pada orang miskin tersebut. Yang dia kasih sangat. Yang kasih sangat, dia sanggup korbankan, maka kesannya dia dapat yang tadi VIP punya treatment. Ya. Tapi kalau dia tak nak,
Saya tak nak tolong, saya tak nak derma, ada orang minta derma ke, ada orang nak minta perlukan makanan ke di tempat kita sekarang Ustaz ya. Tuan-tuan sekalian, kita kena survey dekat qaryah kita sama ada orang yang memerlukan ya. Kalau kita tak nak, tak apalah, kita duduk, kita dah stay at home je, tak payah nak derma-derma bank in apa sebagainya. Khawatir nanti digelar sebagai innaha ula yuhibbunal ajilah ya, suka kepada kehidupan dunia dan tak kisah pasal hari nanti. Masya-Allah. Ustaz ya. Jadi Allah dah bagi tahu perkara ini, kita ada pilihan. Itu yang poinnya. Dalam Allah bagi dua-dua, ada pilihan A syukur, B kufur. Apa yang kena buat? Syukur, hargai Quran yang kita dah belajar tadi, dan kufur ini seperti yang dinyatakan. Nahnu khalaqnakum, Allah kembali balik membuat kesimpulan kepada kita macam awal tadi Ustaz ya, iaitu kami menciptakan wasyaddadna asrahum. Kami kuatkan sendi mereka. Allah beritahu pasal sendi ini, pasal sebenarnya kita kalau nak kuatkan sendi Ustaz, dia terutama dah umur dah 30-an, 40, 50 ini, tuan-tuan yang berada kat rumah ya, kita tahu bahawa umur 30-an, 20-an dulu kita kuat sendi kita, tapi bila Allah nak tarik balik ya, kita tak boleh nak ganti dah. Allah. Kan? Kalau nak kena operate balik, kemudian nak kena ganti pula dengan besi dah lain, lain. Jadi Allah beritahu ini bukannya sia-sia, tetapi ada fungsi ya, dan Allah boleh tukar saja ya dengan orang lain yang Allah tak bagi kita sendi, Allah tak kuatkan kita Ustaz ya. Allah ingatkan inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Pada ayat 29, sesungguhnya ayat ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa mahukan kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan ke arah Tuhannya. Ke arah Tuhannya lah. Tadi sabila ni perkataannya lebih kurang bunyi lebih kurang macam salsabila tadi. Ya, itu adalah anugerah. Salsabila adalah anugerah bagi orang yang mengambil jalan sabila menuju Tuhan. Nah, itu caranya. Dan wa ma tasya'u illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Allah ini Maha mengetahui, Maha bijaksana bagaimana kita beramal Ustaz ya. Dan itu sebabnya daripada ayat ini Allah beri kesimpulan dua pilihan yang kita ada. Ayat 31 tu. Siapa yang nak rahmat Allah, maka dia akan sedar diri dan tolonglah beri rahmat kepada sesama manusia, dan malam-malam hargai Al-Quran, hargai solat kita ya. Tapi siapa yang tak nak, yang zalim, a'addalahum azaban alima. Allah siapkan azab yang amat sengsara. Kita kalau sendi kita sakit pun Ustaz ya. Ya, kalau katakan tak cukup air, Ustaz sebut tu pegang Ustaz. Tu pegang okey. Okey, tak cukup air saja dalam tubuh kita, kita sakit. Ya, Allah ulang banyak pasal air, pasal insan ini memang 70%-nya air. Ya, jadi di akhirat nanti pun Allah cakap pasal air, pasal orang Arab bila dia kata wah ada dapat minum yufajjiruna tafjira ya, air yang macam fountain ya, macam ataupun waterfall, air terjun, dia kata wah dapat ni kayanya saya. Ataupun ada pula orang tukang surf, ataupun ada majlis tuan rumah yang serve sendiri. Subhanallah. Ini Allah yang serve kita. Ini balasan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, seorang insan yang selalu bersyukur, dan tanda bersyukur ialah kita tidak minta orang lain bersyukur pada kita. Jangan minta terima kasih daripada orang lain, tapi kita mintalah bantuan, reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga kesimpulan yang kita boleh ambil daripada surah ini. Yang pertama yang boleh kita laksanakan tuan-tuan ya, yang petanda kita dapat hidayah ialah apa Ustaz? Kita bersyukur. Masya-Allah. Ya, tanda kita dapat baca Quran, ataupun ada orang kata saya tak baca Quran tak apa, saya insya-Allah dapat hidayah kan. Tanda dia dapat hidayah adalah dia syukur. Okey, yang syukur. Yang kedua ialah dia dapat bersabar dan tidak derhaka pada Allah kerana dia nak mendapat rahmat ke syurga. Masya-Allah. Ya, sabar satu, dan juga dia tidak derhaka kepada Allah dengan mematuhi hidayah daripada Al-Quran. Dia tidak athiman au kafura. Ayat yang ke-24 tadi. Dan yang ketiga iaitu kita kena sebut nama Allah banyak-banyak untuk memajukan psikologi dan biologi. Sekarang ini kita ada My Care yang COVID-19 Ustaz ya. Jadi maksudnya kalau katakan nak uruskan emosi dalam rumah tangga, dalam masyarakat, kita kena banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkirah. Ya, dapat banyak tazkirah daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah psikologi dan biologi pun sama. Biologi kita akan jadi lebih steady lagi berbanding dengan orang yang asyik cakap asyik duduk kat rumah je kan. Dia cakap perkara-perkara negatif kan, dia memberi kesan kepada jiwa pun akan tak tenteram. Lepas tu daripada sihat jadi sakit. Jadi tuan-tuan dan puan, tiga perkara untuk kita sama-sama ambil perhatian.
Ustaz, kita sudah berada di penghujung dan kita pun sekarang dah ada hadiah dah ni. Masya-Allah, masya-Allah. Hadiah ni. Tapi saya nak umumkan dulu pemenang lah sebelum kita beritahu hadiahnya. Kita ada pemenang. Mari kita tengok pemenang yang telah saya ucapkan tahniah pada semua yang berhempas pulas. Saya yakin nak mendapat jawapan. Pemenangnya sudah tertera di atas sana tu. Bagi surah Al-Qiyamah semalam yang semalam kita ada 3 orang, iaitu yang pertama nama di Facebooknya adalah Siti Sinar Jaafar. Sekarang ni namanya nama komersial Ustaz ya. Nanti kita akan hubungi untuk maklumat tuan-tuan, nanti yang akan menghantar Siri akan datang hantarkan nama dan juga nombor telefon penuh ya. Kalau tidak dia keluar nama, alhamdulillah tak ada boy lah pemenang kali ini. Pemenang kali ini Kak Jun ya, Kak Jun untuk surah Al-Qiyamah, dan yang ketiga MJ. MJ ni Michael Jackson ke siapa tu, nanti kita akan hubungi pasal kita ada nombor telefon kalau sebahagiannya, ataupun kita terus contact messenger untuk Facebook surah Al-Qiyamah. Surah As-Sajdah yang pertama Puan Salmiah Hussein ya, Puan Salmiah Hussein. Yang kedua Puan Noriah Muhammad, dan yang ketiga ini nama komersial dekat WhatsApp ini Esha. Esha. Dia dapat jawab, dan jawapan bagi surah Al-Qiyamah ataupun surah Sajdah itu perkataan yang paling banyak adalah Rob. Jawapan Rob. Dan diikuti dengan perkataan hidayah. Hadiahnya apa? Okey. Yang pertama, nama pertama tu akan dapat yang paling besar lah. Nampak yang besar yang saya nak bawa tadi Ustaz, memang boleh tahan juga. Masya-Allah, yang special ni. Ni tarawih. Mushaf Al-Imam ini untuk orang yang nak wa minal laili fasjud lahu wasabbihul lailan tawila. Dia nak sembahyang tahajud, tak nampak, dia boleh buka besar-besar. Tapi kena belilah ya. Itu yang ini ya. Yang ini bagi yang pertama saya Ustaz. Kemudian yang kedua tadi itu akan dapat Al-Haramain. Al-Haramain ini biru, yang Ustaz guna sekarang warna putih ya. Ustaz guna baca tu. Kalau nak yang Ustaz punya pun beritahu. Okey, tapi kita bagi yang barulah. Okey. Dan yang ketiga bukan itu Ustaz. Itu saya punya ni. Yang ini yang saya tengah guna sekarang ni. Biasa saya guna yang kecil, tapi ini tak menjadi hadiah. Ini yang Quran Ar-Riyad. Ya, ada terjemahan sekali. Ini bagi pemenang nombor 3. Sebenarnya hadiah ni random saja ya. Tapi dan ada tambahan. Ya, ada tambahan Ustaz untuk bermula pada hari ini Ustaz. Kita akan ada soalan tajwid dan hadiah untuk jawapan bagi soalan tajwid itu ialah CD bacaan Al-Quran. Saya dengan Ustaz Tirmizi dan ini bacaan Al-Quran saya lah. So lebih dapatkan nanti jawab betul-betul lah insya-Allah. Jadi soalan hari ini apa Ustaz? Baik, soalan hari ini bagi bahagian tajwid. Sila sebutkan 5 kalimah yang mengandungi ikhfa hakiki. 5 kalimah yang mengandungi ikhfa, hukum tajwid ikhfa hakiki Ustaz. Itu saja. Mudah Ustaz. Okey. Insya-Allah. Sebutkan ataupun nyatakan 5 hukum ikhfa hakiki dalam surah Al-Insan. Al-Insan. Itu soalan Ustaz ya. Satu soalan. Dan tuan-tuan kumpulkan soalan ini sampai hari Jumaat, bukan hantar hari ni. Nak hantar hari ni boleh, tapi tak dapat hadiah. Tuan-tuan ya. Tadi tajwid 5 ya. Ikhfa hakiki. Okey, jadi soalan bagi tadabbur ialah senaraikan apakah perkara yang perlu dibuat untuk kita mendapat balasan di syurga yang dinyatakan dalam surah Al-Insan. Apa yang perlu kita buat? Senaraikan apa yang perlu kita buat yang kita dah belajar sebentar tadi. Tuan-tuan type elok-elok di Facebook, jangan lupa hashtag mula sekarang, hari ni pun tak apa ya. Quiz QT ya, Malaysia Quran Time di sana ya. Dan bagi di WhatsApp ada nombor di atas skrin itu 0115856443 hantarkan WhatsApp. Nak hantar hari ini boleh tapi tak dapat hadiah ya. Hantar hari Jumaat nanti insya-Allah kumpulkan, kita ada hadiah 3 kali 7 hari 21 hadiah. Betul Ustaz. Ya? Sama juga CD pun sama. Sama juga ya. Ada hadiah. Maksudnya soalannya Ustaz 5 sekali lagi Ustaz. Datangkan atau sebutkan 5 hukum ikhfa hakiki. Clue sikitlah, bagi clue sikit, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Banyak. Nak 5 kalimah saja dalam surah Al-Insan insya-Allah. Okey, dan juga soalan tadabbur ialah apakah perkara yang perlu dibuat oleh seorang insan
untuk menjadi orang yang bersyukur agar dapat ganjaran syurga seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Insan. Panjang sikit soalan dia ya, tapi apa yang kita buat jelah ya. Senarai, moga-moga Allah pimpin kita. Amin. Dan salah satu daripada perkara yang kita boleh buat ya dalam keadaan kita sekarang ni ramai memerlukan bantuan Ustaz ya. Kita ada masih lagi meneruskan wakaf ya, wakaf Al-Quran bagi tuan-tuan yang berada di online, berada di Facebook, masih lagi ingin menyumbangkan, mari sama-sama untuk menyumbangkan perkara ini, dan kita ingin berdoa ya, berdoa dahulu sebelum kita mengulang balik perkara ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami tidak putus-putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diangkat kembali wabak yang melanda kami saat ini ya Allah, agar dikurniakan kesembuhan kepada saudara-saudara sahabat-sahabat kami yang kini diuji dengan wabak ini ya Allah, agar dikurniakan perlindungan keselamatan kepada sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kami yang bertugas di barisan hadapan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami dalam bulan Sya'ban ini, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan tidak lama lagi ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat mendirikan Ramadan kali ini yang terbaik buat kami sekeluarga ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Jadikan hati kami hati yang senantiasa ingat dan sebut nama-Mu ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang suka menginfakkan hartanya, suka berwakaf hartanya ya Allah pada jalan-Mu jua birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu lalu membacanya Al-Quran. Jadikan lidah kami lidah yang fasih membaca kalam-Mu Al-Quran ya Allah. Jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar alunan lantunan bacaan Al-Quran kalam-Mu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan keampunan kepada kita, Allah memberikan rahmah dengan doa yang kita panjatkan sebentar tadi. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang bersyukur ya, sehingga kan Allah memberikan balasan di akhirat nanti. Wa kana sa'yukum mashkura, dengan apa yang telah kita buat tuan-tuan, senarai apa yang kita belajar daripada surah Al-Insan ini bersegera ke arah kebaikan, kita akan dihargai. Itu sebabnya salah satu perkara yang kita dah bincangkan, maklumkan sebentar tadi, ialah kalau tuan-tuan bersegera untuk melaksanakan infak kepada orang yang perlukan makanan ya, walaupun kita suka duit kita tu banyak, itu adalah salah satu perkara dalam surah Al-Insan. Dan juga wakaf Al-Quran yang ada yang Ustaz sebut tu yang ada RM18 tu. RM18 itu. Tapi ya. dia wakaf juga untuk Al-Quran. Wakaf juga ya. Jadi tuan-tuan yang berada di online ataupun di kaca TV boleh terus ya wakaf Al-Quran, kerana kita nampak bahawa banyak sangat keperluan. Ada yang minta pun ya, setakat ini kita buat dulu wakaf, iaitu Quran Corner sampai 14 hari bulan, tapi lepas itu nanti kita akan mula juga ya kepada infak, di mana ada orang yang dia nak Quran itu bawa balik ya, dia nak bawa balik, tak ada Quran di rumah untuk baca. Dan bila bercakap tentang Quran ini sebentar tadilah ya, Allah cakap kalau nak jadi orang yang bersyukur ini dia kena dekat dengan Al-Quran.
Kan pasal bila dia dekat dengan Quran, hatinya itu jadi lebih lembut, lebih nak menolong orang, ya, dan lebih lagi hubungannya dengan Allah. Kita daripada sumber yang hina, tetapi Allah angkat apabila kita bersama dengan sumber yang mulia, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih diucapkan pada semua. Moga-moga kita jadi insan yang bersyukur, sentiasa bersama dengan Al-Quran. Kita bertemu lagi ulangan pada jam 10 pada malam ini, dan juga pada jam 12 esok. Ustaz, ya, insya-Allah kita ada surah baru, surah An-Naba. Surah yang memang mantap, ya, mantap. Insya-Allah kita bertemu esok, insya-Allah. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.